Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung pada siri yang kedua, tajuk Amalan Hidup Sihat. Pada siri yang lalu kita dah pelajari bagaimana cara kita nak menjaga atau mengamalkan supaya kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Okey, jadi di antara faktor-faktor yang telah kita pelajari terdapat makanan yang seimbang, cara kita mengambil pemakanan. Okey, amalan pemakanan yang seimbang dan diet yang terancam menyebabkan tubuh badan manusia akan mendapat khasiat nutrien dan vitamin yang diperlukan. Oleh itu, kita perlu mengambil makanan yang berserat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan serta mengurangkan makanan yang berlemak atau mengandungi kolesterol yang tinggi. Okey, di sini kita tak digalakkan untuk mengambil makanan yang mengandungi kolesterol yang tinggi dan makanan yang bergula. Okey, contohnya kat sini makanan yang berlemak dan yang mengandungi kolesterol yang tinggi. Okey, makanan yang berlemak, contohnya kita tak boleh makan makanan yang mengandungi santan yang berlebihan. Santan berlebihan, mengandungi banyak gula. Banyak gula. Ini akan menyebabkan kita diserang penyakit yang berbahaya seperti diabetes dan sebagainya. Oleh itu, kita mestilah menjaga makanan supaya kita mengambil makanan mengikut yang sepatutnya. Kita perlu sedar tujuan kita makan adalah untuk memberi tenaga supaya dapat beribadah kepada Allah. Oleh itu, kita perlu menitik beratkan pemakanan yang halal, bersih, berkhasiat dan tidak berlebihan selari dengan tuntutan agama Islam. Jadi makanan yang kita pilih itu mestilah makanan yang halal, bersih, berkhasiat dan mengikut tuntutan agama. Memang haramlah bagi kita makan makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita akan sambung. Di samping itu, aktiviti senaman atau riadah juga perlu dijadikan keutamaan bagi setiap individu. Apabila kita beriadah, tubuh badan kita akan membakar lemak, membuang toksin dan melancarkan pengaliran darah. Ini sangat penting kerana apabila pengaliran darah menjadi lancar, ia dapat menyampaikan zat-zat makanan dan oksigen kepada sel-sel dalam badan dan mengeluarkan karbon dioksida dan bahan-bahan yang tidak dikehendaki daripada sel. Jadi kat sini keutamaan kepada individu ialah kita perlu bersenam. Kita perlu beriadah ataupun kita
aktiviti bersenam, tak kisahlah aktiviti apa, seperti berbasikal ke, jogging ke dan sebagainya, sebagaimana yang telah Ustazah nyatakan pada pelajaran yang lepas. Okey, seterusnya seseorang juga perlu melakukan pemeriksaan kesihatan secara berkala serta mendapat rehat dan tidur yang secukupnya. Jika kita melakukan pemeriksaan, kita dapat mengenal pasti penyakit-penyakit kronik yang selalu menyerang masyarakat Malaysia seperti kencing manis, darah tinggi, lemah jantung dan lain-lain. Lagi supaya kita dapat mencegahnya lebih awal. Di sini Ustazah akan bagi tahu penyakit-penyakit kronik yang selalu menyerang masyarakat kita pada hari ini. Kencing manis. Kencing manis ni berpunca daripada pemakanan seperti makanan yang mengandungi banyak gula lah, seperti kalau kita minum air bergas. Gula memang banyak kerana makanan ini, minuman ini diawet. Supaya minuman ini tahan, maka gula akan dilebihkan. Darah tinggi. Faktor darah tinggi juga menyebabkan penyakit kronik. Perkara pemakanan yang menyebabkan darah tinggi, makan makanan masin ataupun makanan segera. Lepas tu lemah jantung. Ini penyakit yang berbahaya lah. Lemah jantung, darah tinggi, ini ialah penyakit-penyakit yang berbahaya. Perlu kita titik beratkan untuk menjaga kesihatan kita. Jadi untuk kali ini cukuplah setakat ini pembelajaran kita bagi tajuk amalan hidup sihat. Maka kawan-kawan, marilah kita sama-sama mencegah lebih baik daripada mengubati. Oleh itu, kita perlulah menjaga kesihatan dengan sebaik-baiknya. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.